Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak bercerita tentang peristiwa yang melibatkan menantu Muhyiddin Yassin, Adlan Berhan dan lawyer Mansur Saad. Mengikut SPRM, mereka akan minta bantuan Interpol untuk mengesan dan menangkap Adlan Berhan dan Mansur Saad. Dua orang ni dikatakan adalah fugitif, pelarian. Maka Interpol akan diminta untuk membantu SPRM menangkap dua orang ni dan hantar balik ke Malaysia. Tetapi SPRM tak ada jurisdiction, tak ada kuasa untuk meminta bantuan Interpol. Yang boleh minta bantuan Interpol ialah PDRM, Polis Diraja Malaysia, bukan SPRM. Dan untuk PDRM meminta bantuan Interpol, mengeluarkan red notice, notis merah, untuk mengesan dan menangkap kedua-dua Adlan dan Mansur, maka PDRM kena kemukakan kes. Kes apa ni? Jenayah apa yang dua orang ni telah lakukan? What crime have they committed? Dan PDRM kena kemukakan dia punya investigation report dan macam-macam lagi untuk membuktikan yang dua orang ni telah lakukan jenayah. The problem is, kita tak tahu negara mana mereka dikatakan sembunyi. Where are they hiding? Katalah mereka ada di England. Dan pihak polis diraja ataupun Bukit Aman telah mengesan mereka di England. Terlebih dahulu, England dengan Malaysia tidak ada extradition treaty. Tidak ada perjanjian extradition. Bermaknanya Interpol tak boleh tangkap mereka. Interpol ni bukan kuasa menangkap. Interpol has got no arresting powers. Interpol cuma mengemukakan detail-detail di mana mereka dikatakan sembunyi dan cara nak menangkap mereka dan tangkap balik. Yang akan tangkap mereka, katalah mereka ada di England macam saya ni. Tugas menangkap mereka bukan Interpol. Interpol ni administratif saja. Tak ada enforcement powers. Bermaknanya Interpol akan bantu mengesan dua orang ni. Menantu Muhyiddin, Adlan Berhan dan lawyer Mansur Saad. Interpol akan membantu mengesan dan memberitahu pihak berkuasa di negara tersebut. Itu saja. Tapi yang akan menangkap mereka ialah polis di negara tersebut. Bermaknanya, kalaulah di England, maknanya Scotland Yard lah yang akan menangkap mereka dan akan serah mereka kepada PDRM ataupun pihak berkuasa Malaysia. Tapi kerana England dan Malaysia tidak ada extradition treaty, tidak ada perjanjian extradition, maka Scotland Yard ataupun Metropolis ataupun polis Scotland ke, tak kisahlah mana-mana sekalipun, mereka tidak boleh tangkap dua orang ni, tapi mereka kena mohon mahkamah. They have to apply to the court. Sebelum mahkamah boleh beri kebenaran untuk menangkap mereka dua orang ni, terlebih dahulu, Malaysia kena kemukakan kes mereka ke mahkamah. Malaysia has to argue their case in court. Dan sekiranya hakim puas hati yang memang betul dua orang ni telah lakukan jenayah, dua orang ni adalah fugitif, pelarian, dan mahkamah arah yang dua orang ni ditangkap dan diserah kepada polis Malaysia atau kerajaan Malaysia. Tapi terlebih dahulu, Malaysia kena meyakinkan mahkamah di England yang sah mereka ni penjenayah, sah mereka ni pelarian. They are fugitive. Tapi setakat ni warrant pun belum isu lagi.
Kalau warrant belum isu, macam mana dia orang fugitif? Dia orang bukan pelarian sekira mereka tidak lari dari ditangkap. So nak tangkap macam mana? There's no warrant of arrest. If there's no warrant of arrest, bermaknanya dia orang ni bukan pelarian. They're not fugitive. Kalau you nak kesan mereka untuk cuma nak ambil statement mereka ke, nak soal siasat ke, nak interrogate, itu lain. Itu bukan jenayah. Dan tidak ada warrant of arrest untuk mereka balik memberi keterangan. So, polis Malaysia menghadapi masalah. Mereka tak boleh bertindak kalau ikut undang-undang. Tapi SPRM kata mereka dikehendaki dan mereka akan hubungi Interpol dan mereka akan suruh Interpol keluarkan red notice. Tak akan berlaku. Interpol tidak akan main politik. Kalau ada maknanya unsur-unsur politik, Interpol tak akan kerjasama. Interpol tak layan permohonan Malaysia. Dan sekarang ni, the issue is, Adlan Berhan ni nak ditangkap bukan kerana dia lakukan jenayah, kerana dia ni kebetulan menantu Muhyiddin. Mereka nak kenakan Adlan sebab dia menantu Muhyiddin. Jadi mereka nak burukkan nama Muhyiddin. Hari tu mereka cuba nak dakwa, nak charge Muhyiddin di dalam mahkamah tentang rasuah 232 juta. Tapi hakim tendang keluar kes tersebut. Hakim kata tak ada kes. There's no case. So sekarang ni kerajaan Malaysia malulah. Diorang kata dalam parlimen Perdana Menteri sendiri, bukan orang lain tau. Perdana Menteri Anwar Ibrahim bagi tahu parlimen Muhyiddin telah curi duit rakyat. Jana wibawa katanya. Tapi hakim kata tak. Hakim kata there's no proof. Hakim tak mau dengar kes ni. Hakim tendang kes ni keluar. So sekarang ni, oleh kerana kes Muhyiddin ditendang keluar, tapi diorang buat rayuan lah. Tapi rayuan ni tahun depan baru akan didengar. Dan tak tahu berapa bulan kes ni akan berjalan. Silat-silat kes ni go on and on and on. Tengok-tengok 2 tahun lagi pun tak selesai kes ni. Tapi mereka nak selesai kes ni cepat. Terutama sekali bila diorang tahu ni pilihan raya kecil, Parlimen Kemaman mungkin diadakan. Dan sekarang ni dengan Syed Saddiq keluar dari kerajaan, mereka tak cukup 1 kerusi untuk 2/3. Dengan Syed Saddiq keluar dari kerajaan, diorang dah hilang 2/3. They lost their 2/3 majority. So, diorang desperate nak menang di Kemaman. Kalau dia tak menang di Kemaman, kalau Perikatan Nasional menang semula kerusi tersebut, maka kerajaan terus hilang 2/3. So, diorang perlu menang pilihan raya kecil Kemaman untuk nak dapat balik 2/3. Tanpa 2/3 parlimen, maknanya banyak yang mereka nak buat, mereka tak boleh buat. Tanpa 2/3. So, untuk menang Kemaman ni, dia kena bagi ini Perikatan Nasional ni, terutama sekali Muhyiddin Yassin ni, dilihat sebagai perompak, penyamun, pencuri. So, pasal tu dia nak kes Muhyiddin ni berjalan, tapi apabila hakim tendang keluar kes Muhyiddin, mereka dah terpaksa buru menantu Muhyiddin, Adlan Berhan, dan juga lawyer dia, Mansur Saad. Sebab apa Mansur Saad? Tak tahulah. Mungkin Mansur Saad ni yang menasihati Adlan atau membantu Adlan dari segi legal punya ni, legal representation. So, they're very desperate. Dia orang perlu gambaran yang Muhyiddin dan seluruh keluarga dia perompak. So, they want, dia orang beritahulah yang Adlan Berhan ni fugitif, sedang diburu dan Interpol akan disuruh bantu. Tapi, it's not true. Interpol, dia orang tak boleh suruh Interpol bantu. Interpol akan tanya, kes apa ni? Tak ada kes. Dah warrant arrest ada? Tidak. Tak ada warrant arrest. No case, no warrant arrest. Apa benda red notice ni? Kerja budak sekolah ke? So, Interpol tidak akan layan. And the problem is sekarang, SPRM tak boleh buat apa. SPRM tak boleh contact Interpol. SPRM ni tak ada dia punya arrangement dengan Interpol. Yang ada tu PDRM. Tapi sebelum PDRM boleh nak mohon satu red notice dari Interpol, SPRM terlebih dahulu kena bagi tahu PDRM
tentang keterangan kes tersebut, the details of the case. SPRM tak boleh bagi detail kepada PDRM. So PDRM tak boleh buat apa. Kalau PDRM kontak Interpol, Interpol tanya 1-2 soalan, PDRM tak boleh jawab, nampak bodoh. So takkanlah IGP nak bagi PDRM atau ni Bukit Aman dilihat sebagai satu agensi yang bodoh. Dia orang pun kena protect dia orang punya maruah, reputation dia. PDRM tak maulah buat kerja separuh pasak. And then Interpol kata, apa benda polis Malaysia ni baru belajar ke? So this is the problem now. What is the case? And then keterangan atau detail case, and what on the rest. So sekarang ni dia orang tak tahu negara mana. Atau mungkin dia orang dah tahu. Tapi the question is, ada tidak extradition treaty di antara negara tersebut dan Malaysia? Dan kalau tak ada, bermaknanya Interpol tak boleh buat apa. Kerajaan Malaysia kena mohon kepada Home Ministry, iaitu Kementerian Dalam Negeri negara tersebut. Kalau England tu, Home Ministry England lah. Dan mereka, kerajaan Malaysia kena apply melalui mahkamah. Dan apabila hakim dah dengar kes dan hakim puas hati, betul, memang ada satu kes, maka hakim akan beri kebenaran. Barulah mereka boleh mohon kepada Menteri Dalam Negeri, Home Minister. Home Minister pula, dia punya budi bicara, dia punya prerogatif. Ada ke tidak Home Minister, Menteri Dalam Negeri, katalah di England ni, Home Minister of England, ada ke dia nak layan atau tak layan? Walaupun mahkamah kata, okey, kebenaran diberi, memandangkan kes tersebut, ada bukti dan sebagainya, hakim kata, the court give permission. Tapi tidak semesti Home Minister akan buat. Home Minister pula, budi bicara dia tengok ni, dia kata, ini politik aja lah. Ini kes ni nothing to do with the criminal offence. Ini bukan kes jenayah. Ini kes political persecution. Ini mereka nak dendam kerana politik. Jadi Home Minister di England ni akan tengok kes ni, akan campak keluar, kata, jangan layan lah, ini kes politik, kes bodoh. Malaysia memang macam ni. Kalau kita menentang kerajaan aja nak tangkap. So, kalau Home Minister tak mau kerjasama, kerajaan Malaysia tak boleh buat apa. Walaupun mereka sudah pergi mahkamah, mereka sudah bicara di mahkamah, dan mereka sudah meyakinkan hakim ataupun mahkamah yang ada kes. And this one going to go a long time, you know. Ingat tak kes Lorraine Osman dulu? Kes Lorraine Osman 10 tahun. Tak selesai. 10 tahun. So it's not easy, you know. Walaupun you pergi mahkamah, bukan kata seminggu, 2 minggu. Tak, kes Lorraine Osman dulu. And then you tengok kes ni. Kes Jolo ni. Sebab apa mereka tak proses? Jolo ni kes tu 2013 tau. Sekarang 2023. 10 tahun. Sudah 10 tahun. Satu MDB. Sampai hari ni, Interpol tak issue red notice lagi. Tak percaya, pergi check. You go to the Interpol website, you go to the section on red notice. Semua yang Malaysia, yang red notice tu ada dalam situ. Dia terbuka. Ini bukan rahsia. Ini bukan under OSA. You go to Interpol website, you pergi ke section red notice, you klik Malaysia, and you tengok. Ada tidak nama Jolo ataupun Adlan Berhan ataupun Mansur Saad? Tak ada. It's not on the red list. Belum lagi. Jolo dah 10 tahun. Tak masuk lagi red list. Kalau yang Adlan Berhan dengan Mansur Saad ni, kalau mereka pergi mahkamah sekalipun. In the first place, how long mahkamah? Lorraine Osman 10 tahun. Baru boleh selesai. Itu pun Lorraine Osman selesai 10 tahun bukan kerana kerajaan Malaysia menang. Kerana Lorraine Osman tu dah tua, dia pun dah letih. Jadi dia pun tak mau fight dah. Dia surrender. Dia kata, okey lah, aku dah tak mau lawan lah. Kau nak tangkap aku, kau tangkap lah. Dia serah diri actually. Dia bagi walk over.
Bukan kerajaan Malaysia menang. No, kalau Lorien Osman lawan lagi 10 tahun, 20 tahun semua, tak boleh selesai kak. But the point is, bila dah 10 tahun tu, dia pun dah tua, dia dah letih, dia kata, okay lah, aku give up lah, aku surrender lah, aku serah diri lah. Pasal tu 10 tahun, kalau tidak lebih pada 10 tahun. So the point is, you ingat senang ke? Nak dapat extradition untuk sesiapa? No. Kalau boleh extradition tu, dia buat, saya dah lama dah saya kena extradition. Kerajaan Malaysia buat permohonan extradition saya, ditendang keluar. Kerajaan Britain tak layan. Dia orang kata saya buat kesalahan ni lah, saya buat jenayah tu lah, dia orang mohon. Tapi apabila naik ke Home Minister, Menteri Dalam Negeri, dia tengok kes saya ni, politik. Dia tendang keluar. Permohonan extradition untuk saya ditolak oleh kerajaan British. Oleh kerana tidak berasas dan tidak cukup bukti untuk membuktikan yang saya ni melakukan jenayah. Dan benda ni tak masuk mahkamah pun. Setakat Menteri Dalam Negeri je dia tendang. Belum masuk mahkamah. Kalau masuk mahkamah, lagi malu. So, dia orang in the end, dia tarik balik permohonan extradition untuk saya kerana dia orang gagal mendapat kebenaran. So, this is the case lah. Jadi, rakyat Malaysia ni jangan terpedaya sangat lah. Bila dia orang umum, kita ni dah menghubungi Interpol. Kita dalam proses keluarkan red notice. Tak ada. Not so easy. In the first place, there's no case. In the second place, tidak ada warrant arrest. In the third place, there is no extradition treaty. In the fourth place, you kena yakinkan hakim atau yakinkan mahkamah terlebih dahulu baru boleh dapat kebenaran untuk extradition. Dan itu pun peringkat kelima, dia kena masuk ke dalam Home Ministry untuk Home Minister setuju dengan extradition tersebut. Dan sekiranya orang yang kita cuba extradite tu challenge dia punya extradition order, bertahun-tahun benda ni akan jam di dalam mahkamah. Akhirnya Anwar pun bukan lagi Perdana Menteri, Pakatan Harapan pun bukan lagi kerajaan. Kes ni masih tertangguh dan akhirnya mati macam tu saja. Macam kes saya ni 14 tahun. Dia orang tak ke mana, nak tangkap saya tak boleh. Tak boleh buat apa. Saya boleh buat apa saya suka. Kerajaan Malaysia cannot touch me. Saya lebih kebal dari Agong. Agong pun boleh didakwa dalam mahkamah. Oleh kerana Mahathir, semasa Mahathir dulu, dia tubuhkan mahkamah khas. Mahkamah untuk nak bicarakan Agong. Ataupun Raja Melayu, Sultan dan sebagainya. So, even Sultan sekarang ikut sistem baru, Mahathir punya sistem, Sultan pun boleh diseret ke Mahkamah Malaysia. Saya tak boleh. I am kebal dari apa-apa tindakan kerajaan Malaysia. Assalamualaikum. Salam sejahtera.